Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 5. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran ataupun ulang kaji unit 2 iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Jadi awak semua boleh rujuk buku teks muka surat 24 hingga 25. Jom kita start. Adam, apakah standard pembelajaran kita hari ini? Standard pembelajaran kita hari ini ialah 5.1.2 iaitu menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan. Di dalam buku teks kamu semua terdapat 4 kepentingan tenaga boleh baharu yang dinyatakan. Yang pertama ialah mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua, memberikan udara yang lebih bersih. Yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Dan yang keempat, menjanakan peluang pekerjaan. Jadi, jom kita tengok satu persatu kepentingan tenaga boleh baharu ini. Okey, kepentingan yang pertama adalah mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Dia kata, penggunaan tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli dan juga arang batu. Okey, ini merupakan gambar penghasilan petroleum sebab petroleum ni berada di bawah lapisan bumi. Kegunaan utama petroleum ni ialah sebagai sumber yang menggerakkan kenderaan ataupun kita panggil minyak kereta lah. Dan dia juga ada kegunaan-kegunaan lain seperti bahan bakar, bahan pelincir, untuk kegunaan industri dan sebagainya. Ini pula merupakan gas asli. Gas asli ni pun ditemukan bersama-sama dengan petroleum. Biasanya ditemukan bersama dengan petroleum di bawah lapisan bumi. Dan kegunaan utama gas asli yang kita boleh lihat dalam kehidupan kita adalah sebagai gas untuk memasak. Okey, dan tenaga tidak boleh baharu yang ketiga adalah arang batu. Kepentingan yang kedua adalah memberikan udara yang lebih bersih untuk kita hirup ataupun untuk kita bernafas lah. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar ataupun yang kita kata tenaga yang kita ambil daripada matahari akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Apa maksud bahan api fosil ni? Bahan api fosil ni macam yang cikgu sebut sebelum ni, iaitu petroleum, gas asli dan juga arang batu. Kenapa dipanggil fosil? Fosil ini merupakan penguraian daripada tumbuhan dan juga haiwan yang menghasilkan inilah petroleum, gas asli dan sebagainya. Jadi penggunaan bahan api fosil ni akan menyebabkan terhasilnya bahan tercemar. Kepentingan yang ketiga adalah mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, dia kata penggunaan bahan api fosil yang kita belajar tadi tu akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar iaitu tenaga matahari ni mampu mengurangkan kesan rumah hijau ni. Tapi cikgu, apa itu kesan rumah hijau ni? Saya tidak tahu. Okey, jadi kesan rumah hijau ni adalah terhasil daripada penggunaan bahan tercemar ataupun aktiviti yang menghasilkan CO2 yang banyak ataupun kita kata karbon dioksida. Penggunaan bahan tercemar seperti fossil fuels ataupun minyak fosil yang kita belajar tadi tu, fosil daripada aktiviti perkilangan ni, oil and petrol engine, minyak dan petrol, enjin minyak dan petrol iaitu digunakan oleh kereta, dan juga CFC. CFC ni klorofluorokarbon yang biasanya kita jumpa dalam riksek ataupun penyembur serangga tu, dan deforestation iaitu penebangan hutan. Jadi aktiviti dan penggunaan bahan-bahan ini akan menghasilkan karbon dioksida yang banyak, dan karbon dioksida yang banyak akan meliputi permukaan bumi ni. Apabila
matahari memancarkan sinarannya ini, macam anak panah ni, dia memancarkan sinaran ke bumi. Sebahagian daripada cahaya matahari ini akan memanaskan bumi dan sesuailah untuk kita. Dan sebagainya akan dipantulkan kembali ke angkasa. Tetapi disebabkan lapisan CO2 yang terlalu banyak di sini ni, di atas ni, dia akan menyebabkan sinaran matahari ini akan tersekat di skala ini sahaja. Maksudnya sinaran matahari ini akan tersekat di sini. Jadi banyaklah matahari di kawasan ini dan dia akan menjadi panas dan terbentuklah kesan rumah hijau yang akan memanaskan lagi bumi kita. Dan kepentingan penggunaan tenaga boleh baharu yang keempat adalah menjanakan peluang pekerjaan. Dengan penggunaan tenaga boleh baharu ni, ianya dapat memberikan peluang pekerjaan kepada orang ramai secara meluas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu. Sebagai contoh, jurutera solar. Apabila kita menggunakan solar, mestilah kita kena ada seorang jurutera yang boleh membaiki ataupun mengendalikan panel solar ni. Dan juga jurutera elektrik. Sebab apa? Sebab penggunaan tenaga boleh baharu ni kebanyakannya menghasilkan tenaga elektrik. Jadi pengajarannya daripada penggunaan sumber tenaga boleh baharu ni, kita perlulah menghargai sumber semula jadi kita seperti air, geotermal, ombak, angin dan sebagainya. Sumber tersebut dapat digunakan untuk menjanakan tenaga boleh baharu. Betul tu. Sekian sahaja ulang kaji kita pada hari ini. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.